Aduh, isu ni buat saya geleng kepala sikit lah Tapi tak apalah, kita ulas. Baru-baru ni, seorang pengerusi NGO telah pun dituduh menyalahgunakan dana derma sebanyak berapa? 207,000. Dan ini memang cepat menyentuh emosi orang ramai walaupun kes masih berjalan dekat mahkamah dan tertuduh mengaku tidak bersalah. Benda ni sangat serius sebab derma itu dikutip di atas nama misi kemanusiaan dekat tempat-tempat penuh penderitaan macam Myanmar, Yaman dan juga Syria. Dan bila timbul dakwaan wang derma itu dipindahkan ke akaun peribadi dan juga digunakan untuk beli aset yang mewah, automatik orang bukan je marah pada individu, akan tetapi mula tertanya-tanya ke mana sebenarnya perginya duit derma tu yang mana mereka telah hulurkan secara ikhlas lah. Tapi kita kena be fair juga sebab ini masih lagi di dalam proses pendakwaan. Pengerusi NGO tu pun belum lagi dibuktikan bersalah. Cuma bila berlakunya benda-benda macam ni, dia boleh memberikan satu kesan rantaian ataupun spill over effect dari segi reputasi. Satu kes boleh buat orang hilang kepercayaan bukan kepada NGO je, akan tetapi kepada lebih banyak NGO lain yang sebenarnya buat kerja betul-betul dan juga bersih. Pada perspektif masyarakat, derma ni dia bukan satu transaksi biasa, akan tetapi satu amanah moral. Bila amanah tu tercalar, kepercayaan orang awam pun runtuh sekali. Akhirnya, yang rugi bukan NGO itu sahaja, akan tetapi mangsa sebenar di sebalik zon konflik yang bergantung kepada bantuan tu. Akan tetapi bagi saya beginilah guys sebenarnya kalau kita perhatikan penyelewengan dana derma dekat Malaysia ni bukanlah sesuatu benda yang baru. Ini kerana tak ada satu garis panduan yang jelas untuk kutip derma. Korang perasan tak? Terutamanya lah derma dalam talian. Sebenarnya ini pada saya lah satu lompang besar dalam sistem tadbir urus negara kita yang sebenarnya dah lama kita biarkan. Mungkin dah sampai masanya bagi kerajaan untuk menubuhkan satu suruhanjaya khas untuk enforce regulation terhadap derma-derma yang dibuat oleh NGO ni. Sebagai contoh, setiap kempen yang diorang buat tu mestilah didaftarkan secara rasmi. Ada akaun amanah berasingan, laporan kewangan berkala dan kuasa pemantauan proaktif satu badan pusat.